li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat bertemu lagi pada sesi malam untuk hari kedua ni, dan hari ni dijangkakan memang isi modul yang pertama lah ya, iaitu yang semalam tu bukan hanyalah yang semalam tu ialah peri pentingnya kita belajar bahasa Arab. Penting tu topik tu pendahuluan ya. Dan malam ini kita masuk topik yang pertama. Baiklah, untuk yang belum mengenali saya Puan Zawiyah ya, senior citizen lah ya. Okey. Admin bagi kelas malam ni. Baik, admin bagi kelas ini. Kita mulakan dengan niat dalam hati supaya apa yang kita pelajari ini mendapat redha Allah dan mendapat rahmatnya ya. Malaikat berada bersama-sama dengan kita dan bawa doa-doa kita ni kepada Allah ya, semoga dimakbulkan. Baiklah, seperti yang dah beritahu semalam ya, bahawa soalan boleh dikemukakan di dalam chat, dan kalau habis kelas kita boleh kemukakan soalan secara verbal dan boleh juga ditulis dalam grup. Baiklah, untuk tidak membuang masa lagi, saya dengan hormatnya mempersilakan Teacher Aida untuk memulakan kelas. Silakan. Baiklah. Jazakillah khairan Kak Zawiyah dan juga Bid, admin Nisrin. Dari segi kita mulakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baiklah, kita mulakan terus ya kepada pelajaran kita, iaitu kita sedang belajar asas bahasa Arab untuk menterjemah Al-Quran, kaedah Al-Bayan, modul 1. Jadi apa yang terdapat dalam modul 1 ini ialah, ini berikut adalah sukatan pelajarannya. Lebih kurang beginilah. Maknanya dalam modul 1 ni kita akan belajar asas kepada mengenal tata bahasa Arab, iaitu yang disebut ilmu nahwu, dan juga asas kepada i'rab. Jadi nombor 2, nombor 3, 4, 5, 6, 7 ni lebih kurang kepada, boleh saya katakan sebagai topik-topiknya lah yang kita akan cover. Tapi tak bermakna satu topik tu satu hari, macam itulah. Kalau boleh begitu, tapi rasanya ada yang kita terpaksa lebihkan sikit bergantung kepada penerimaan peserta atau penerimaan pelajar semua ya. Jadi at any point dalam kelas saya ni, kelas kita bahasa Arab ni, kelas tata bahasa ni, dia bukan macam kelas dengar ceramah. Jadi kelas ni perlukan hubungan dua hala. Maknanya bila saya ada soalan, saya tanyakan, perlu ada respon. Kalau tak faham, boleh tanya terus. Ya? Jangan tunggu di akhir kelas, sebab nanti kita takut nanti macam lagi bertambah confused. Sebab perkara ni perlu daripada awal lagi, maknanya kita nak faham. Baik, seterusnya kita pergi kepada pengenalan tata bahasa Arab. Okey, saya akan kejap-kejap kan saya fokus in, kejap-kejap kan saya zoom out. Sebab apa? Macam itulah kadang-kadang mata kita ni, skrin kita macam ni terbatas kan. Jadi kita tengok sikit-sikit. Kemudian kita zoom in pada perkara-perkara yang penting tu. Jadi secara umumnya ada 6 tajuk yang kita akan, bila kita belajar dalam bahasa Arab ni, tata bahasa Arab ni ada 6 perkara ni. Iaitu mula-mula kita tahu tentang kalam. Ini sekali lalu je pun dah selesai dah. Apa maksud kalam? Kemudian kita bagi kepada tajuk kedua, kumpulan kalimah. Kemudian 3, kita akan belajar tentang ayat. Lepas tu i'rab. Berapa ramai daripada kita pernah dengar perkataan i'rab ni? Ni cerita pasal i'rab ni. Kalau belajar nahwu ni sebenarnya inilah kita kata ni belajar i'rab. I'rab tu apa dia? Belajar perubahan baris akhir pada kalimah. Sebab itulah kena belajar daripada nombor 1, 2, 3. Ini saya bagi overview je. Maknanya gambaran kasar perjalanan kepada modul ni. Apa yang kita belajar. Okey. Seterusnya,
Kita masih lagi tentang 4 dengan 5 ni merupakan satu topik yang bergabung lah. Nombor 5, dia boleh digabungkan. Saya introduce je, saya sebut perkataan ni, notanya ada. Kerana apa? Kita tak boleh elak. Bila kita belajar Nahu ni, kita akan gunakan term-term ataupun kita gunakan istilah-istilah yang digunakan dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi kalau kita tak tahu sebut, kena tanya. Kalau saya tak faham ataupun tak clear macam mana saya sebut pun boleh tanya. Jangan risau. Kita ingat balik semula kita punya tujuan tu, objektif kita tu nak mudahkan pemahaman Al-Quran melalui pembelajaran ilmu alat, iaitu bahasa Arab. Jadi perkara-perkara ni tak boleh elak. Kenapa penting dia? Ada siapa-siapa bertanya-tanya tentang tu? Penting ni, maknanya ini baris ni, ini baris fathah, ini baris dhamma, ini baris kasrah, ini baris sukun. Ini yang dikatakan tanda ataupun baris akhir pada kalimah. Pada kita signifikan ke tidak? Kita tak akan tahu sehinggalah kita belajar. Tapi sebenarnya kita baris akhir pada satu kalimah, perkataan tu penting. Kerana apa? Kalau kita tengok dalam Quran, kadang selalu, betul tak, kalau siapa yang masuk dalam kelas mengaji tu, kelas mengaji ataupun tahsin tilawah tu kan, kita tak tahu kat mana nak berhenti. Betul? Kita tak tahu mana nak berhenti. Kat mana nak belajar ni? Kita semua boleh sebut, tapi kita tak tahu nak berhenti. Kerana apa? Kerana dalam Quran ni dia tak ada koma, dia tak ada tanda seruan, dia tak ada apa lagi, noktah bertindih, dia tak ada juga, noktah pun tak ada. Apa dia? Tak ada tanda soal. Tak ada tanda soal, tak ada dalam bahasa Melayu tu kita panggil tanda baca lah kan. Jadi itu segala inflection ataupun bunyi, nada, tonal tu dari segi kata soal ke, kata soal, kata tanya, koma ke, nak berhenti kat mana ke, nak nampak this is permulaan, ini adalah permulaan ayat ke, ini pertengahan ayat ke, ini sinambungan ke, itu semua ditentukan dengan baris ni tadi. Macam baris atas ni. Jadi apa? Macam yang kita nampak kadang-kadang ada gym ni, kenapa tak boleh berhenti tengah-tengah macam ni? Contoh macam itulah. Jadi kita belajar baris akhir tu sebenarnya kalau kita tahu pelajaran Nahu ni, pelajaran menentukan baris akhir pada kalimah dalam ayat, bererti kita dapat memberikan suara. Maknanya memberikan, itulah dia suara kepada perkataan tu yang menyebabkan kita faham apakah maksud ayat-ayat tersebut. Itulah kita dapat ilmu bila kita tahu baris akhir dia, kenapa apa tadi? Kenapa dia baris depan, kenapa dia baris, kita panggil baris depan Sekejap. Okey. Contoh, kita kata baris-baris ni tadi baris akhir. Baris akhir tu apa pada kalimah? Nanti kita akan belajar lah ni. Hari ni. Contoh baris akhir. Perkataan, ni contohnya. Perkataan Allahu. Kadang-kadang kita tengok, ini disebut baris akhir. Ni contoh. Baris akhir Allahu. Ada kala kita nampak perkataan tu Allaha. Apa sama juga ni. Allaha. Ada kala kita nampak Allahi. Jadi ini sebenarnya ada peranan yang besar. Inilah kita belajar perubahan baris akhir ni adalah sebenarnya pelajaran Nahu. Itulah di Nahu menentukan baris akhir. Okey, setakat ni ada soalan? Sebelum kita masuk ni, maknanya apa dia pentingnya? Kenapa kena belajar benda ni? Kenapa kena tahu bahasa Arab ni? Tak cukup ke terjemahan yang ada tu? Kenapa saya kena belajar bahasa Arab? Jadi kita memang dah tahu, semalam kita pun dah cerita. Bahasa Arab ni bahasa agama kita. Sekejap sorry, excuse me. Macam tersekat sikit pula hari ni. Allahumma musta'an. Makan banyak ke apa, tak tahulah ni.
Rasanya tak. Macam mengah pula. Astaghfirullahaladzim. Okey. Jadi ada perkataan yang baris dhammah. Okey. Kita akan gunakan istilah-istilahnya nanti. Kalau baris dhammah ni, dhammah. Baris dhammah. Kalau yang ini, baris ni nama dia fathah. Ni untuk yang belum tahulah. Jadi saya pun tulis saja. Ni baris sebut sebagai baris kasrah. Dhammah, fathah, kasrah. Itulah baris akhir. Tak kira lah kalau dia tanwin pun kita panggil dia dhammah juga. Fathah juga kalau kasrah. Kalau tanwin macam mana? Saya buat contoh. Tak apalah. Tak apa, saya buat juga. Ni pun sama juga. Kalau dia macam ni pun masih lagi disebut sebagai fathah. Silap. Ataupun kitabin. Inilah dia baris akhir tu menentukan fungsi kedudukan dalam bahasa Arab tu. Jadi kita belajar Nahu ni, kita belajar apa? Menentukan baris akhir. Yang disebut Nahu tu, baris akhir tu perubahan. Dari segi terjemahan kadang-kadang sama je. Allah, tetaplah kita terjemah Allah. Kitab, kita boleh terjemah sebagai buku ataupun kitab. Tapi dari segi kedudukan tu, dia dah berbeza. Baik. Macam contoh ya. Faham tak setakat ni? Boleh follow? Tapi ni semua dia akan menjadi satu pelajaran yang daripada modul 1 tu. Ni saya cerita je ke semuanya supaya masa kita belajar tu kita peka, kita sangat peka dengan kita jadi orang yang peka lah dengan pelajaran yang kita lalui tu nanti. Kita akan jadi lebih peka. Jadi contohnya kita akan belajar tentang, saya dah sebut tadi perkataan tu kan, kalimah. Apa dia kalimah? Apa dia kalimah? Kalimah ialah setiap kata yang mempunyai makna. Setiap kata yang mempunyai makna. Dia ada maksud. Jadi kalau kita tengok dalam Quran ni, ni semua ni kalimah ni. Yang nampak ni, kita nampak ni semua ni. Ni kalimah, ni semua kalimah. Seluruh Quran. Itu adalah kalimah. Dia tak ada nombor kan? Dia semua perkataan. Dia tidak ada nombor. Dia tak boleh. Ini tak dikira sebagai nombor lah. Ini sebagai nak nomborkan ayat je saja. Menomborkan, memberikan nombor pada ayat-ayat berapa-berapa. Tapi ni kemudian. Nombor ni kemudian. Asalnya ni semua ni. Jadi lagi tak ada baris. Zaman dulu punya Quran lagi baris apa pun tak ada. Tapi kemudian maknanya nak cakap apa diperkenalkan lepas tu baris kerana apa? Untuk orang yang bukan Arab. Kalau orang Arab dia memang tak payah baca baris. Tapi Quran ni kerana kisahnya tu dalam surah 9 ayat 3. Surah 9 penting kenapa ni permulaan kepada pelajaran Nahu, menentukan baris akhir pada satu-satu kalimah dan menentukan fungsinya di dalam ayat. Jadi berdasarkan ayat ni. Saya ambil yang sini je. Okey, ini ayat ni. Kisahnya ialah pada satu ketika Khalifah Ali. Dia terdengar satu imam di dalam sebuah masjid, sebuah tempat membaca Al-Quran, membaca ayat ni di dalam solatnya. Tetapi imam tersebut telah membaca baris ini. Baris ini kepada kasrah. Dia telah menukarkan baris tu kepada kasrah. Jadi bunyi dia annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Bila dia dengar macam ni, makna ayat ni ialah sesungguhnya bahawasanya Allah
adalah yang berlepas diri daripada orang-orang musyrik dan rasulnya. Jadi salah maksud dia. Sedangkan disebabkan baris ni sama, ni baris dhammah. Ini pun baris dhammah. Sepatutnya dia baca baris dhammah. Tapi orang tu telah baca baris kasrah. Jadi maksud ayat tu terus berubah. Kalau patut ayat ni, kerana baris yang ini baris dhammah, ini pun baris dhammah, sepatutnya bila difahami ayat tu, maksud dia ialah bahawasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri. Adalah yang berlepas diri daripada orang-orang yang mensyirikkan. Macam itulah. Jadi di situ Ali perintahkan supaya governor negeri ketika tu untuk mengajar, mencari satu jalan bagaimana mengajar orang-orang yang imam tu tadi bukan daripada orang Arab. Jadi dia buat salah tu dia tak perasan, dia tak tahu. Maka mengajarlah, bermulalah pelajaran Nahu. Yang dimula maknanya pelajaran Nahu untuk memahami apa yang dalam Quran ni. Kalau hafaz mesti hafaz yang betul, tak boleh hafaz yang salah. Yalah, kalau kita salah sebab ni kalam Allah. Jadi Allah ada cara, sentiasa ada cara untuk memelihara kata-katanya. Okey, setakat ni faham? Jelas? Jelas. Jelas ada lagi satu contoh. Saya boleh tak saya bagi contoh sikit lagi? Boleh. Berkenaan dengan ayat yang menjadi punca, kadang-kadang punca kepada, tadi saya bagi ayat berapa? Surah 5, bukan, surah 9. Surah 9 ayat 3. Hari ni sekarang kita tengok surah Al-Waqi'ah, surah 56. Surah 56 ayat 75. 76. 75 ke 76? Tak apalah, dia dekat-dekat. Okey, kita buka surah tu. Surah 56. Kalau kita faham perkataan ini, maksud saya pun perubahan baris yang kita akan belajar lah nanti. Cuma bila sama ada dalam modul ni ke atau modul yang akan datang ke, tu tak kita we'll wait and see lah. Okay, sorry, saya silap. 78. 77, 78, 79. Jadi ayat ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Okey, ayat ni yang saya nak penjelaskan tu. Dari segi baris. Kalau kita salah baris tu macam ni, jadi penterjemahan kita macam mana? Betul ke tidak? Dalam ayat ni kata dia sesungguhnya ia benar-benar adalah bacaan yang mulia di dalam himpunan tulisan ataupun di dalam kitab maknun yang terkawal rapi, yang dikawal rapi. Tidak ia menyentuh akannya kecuali sekalian yang disucikan. Siapa yang disucikan? Kalau kita terjemah ini sebagai, dia kalau kita terjemah, kita mesti terjemah yang ni, yang disucikan. Bukan yang suci. Bukan yang bersuci. Kalau yang bersuci, dia mesti mutahhirun. Dia baris ni. Baris dia dah tukar dah. Kalau tersalah baca. Jadi kat sinilah selalu bergaduh-gaduh orang. Boleh tak sentuh Quran? Boleh tak sentuh Quran? Kalau tak ada wuduk, boleh tak sentuh Quran? Kalau dalam keadaan haid, boleh tak sentuh Quran? Sedangkan yang dimaksudkan di sini, yang kita dapat ni bacaan tu, bacaan yang penuh mulia, yang sungguh mulia. Quran ni bacaan, kitab yang Quran itulah kita kata buku tu kan. Ni boleh sentuh ke tak? Kalau ikut ayat ni, boleh. Yang tak boleh sentuh ni yang berada di Lauh Mahfuz tu. Sebab yang boleh menyentuhnya hanya yang disucikan, bukan yang bersuci. Maknanya yang disucikan tu siapa? Makhluk yang suci, bersih daripada sebarang dosa. Memang Allah pelihara, memang Allah cipta dia. Dia tak ada buat dosa. Memang sentiasa dia punya tugas tu untuk pelihara Quran tu. Jaga.
Jadi siapakah mutahharun ni? Tentulah dimaksudkan kepada para malaikat. Quran yang ada kat kita tu boleh pegang tak? Boleh lah. Jadi salah lah kalau kita terjemah dia macam mutahhirun. Contohnya macam tu. Kan dalam solat kan, kita lepas solat kita ada baca doa kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu orang yang sentiasa bersuci. Dia bukan jadi orang yang disucikan. Kat situlah. Faham? Okay. Jadi kat situlah maksud saya tadi tentang pentingnya kita belajar grammar tu. Jadi perubahan baris, perubahan apa yang berada di awal kalimah, di akhir kalimah tu akan mengubah makna tu sedikit. Dan bila kedudukan bahagian kalimah ni kita faham, itulah step kita yang mula-mula untuk kita faham Al-Quran yang kita baca tu. Macam itulah. Okey, jelas ya? Boleh kita masuk terus? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Baik. Tadi kita kata kalimah. Semua dalam Al-Quran tu adalah kalimah. Jadi kalimah ni boleh dibagikan kepada 3 kumpulan. Yang pertama, kumpulan harf. Mudahnya pada kalau kita tengok dalam mushaf tadi, mushaf ni tadi saya macam ni, nanti kelas saya ni memang macam tu, akan back and forth, pergi tengok Quran, pergi tengok mushaf Mubayyinah, pergi pula tengok nota, workbook dan sebagainya. Jadi macam itulah, kalau saya laju sangat, jangan hesitate nak berhentikan saya tau. Tanya ya. Baik, macam ni tadi, kita nampak kan, semua hitam je colour dia kan. Jadi kita tak tahu mana satu fi'il ke, mana tahu isim ke. Jadi kita tengok sesekali tu kadang penuh nak rasa macam alamak, susahnya. Macam itulah. Jadi bila dalam modul ni dan juga dalam mushaf Mubayyinah, kaedah Al-Bayan ni, kita bahagikan kalimah ni, pecahan kalimah tu ditandakan dengan warna. Jadi kumpulan yang pertama ialah warna hijau, iaitu kumpulan harf. Warna hitam, kumpulan isim. Jadi terbahagi kepada 3. Saya buat macam ni sikit supaya nampak apa yang saya maksudkan tu. Kalimah boleh dibagikan kepada 3 kumpulan, iaitu harf. Harf ni kita warnakan dia hijau. Perkataan tu pun sepatutnya hijau. Ni dalam mushaf. Mushaf lain tak ada colour macam ni. Mushaf Mubayyinah je. Itu yang saya kata tu, kita cuba nak buatkan perkara ni jadi mudah, nak mudahkan kepada pelajar-pelajar. Kita ni orang Melayu ni, kita nak senang lagi. Macam mana kita nak senang? Supaya kita faham apa yang Allah kata. Kumpulan kedua ialah isim. Sebut sesama dengan saya. Walaupun tak buka mic, jadi cuba sebut. Tak apa tak nak buka mic, tapi kalau nak tanya soalan, bukalah mic. Kemudian yang ketiga, kumpulan yang ketiga ialah fi'il. Warna merah. Fi'il. Sekali saya tuliskan dalam bahasa Arab. Dalam workbook kita tu, kita tulis semua bahasa Melayu, Rumi. Sebab kita lebih senang nak baca macam tu. Kita tak ada sibuk. Walau bagaimanapun dalam kelas ni, saya tetap akan tuliskan yang dalam bahasa Arab supaya kita dapat menyebut dengan betul. Asal dia fi'lun. Isim, ismun. Harf, harf. Kita sebut ya. Harf. 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 Isim. Isim. Fi'l. Fi'al. Masya Allah. Jadi kalimah terbagi kepada 3 kumpulan, iaitu harf, Harf. isim, Isim. fi'il.
فعل Hijau harf. حرف Hitam isim. اسم Okey, merah fi'il. فعل Okey. Alhamdulillah. So kalimah. Terpakai warna hijau pula. Kalimah. Itu perkataan dia. Ejaan dalam bahasa Arab tu macam tu. Jadi dalam kelas ni, saya terlupa nak ingatkan. Jangan sibuk tulis. Jangan tak payah tulis. Tak payah salin. Kalau boleh fokus. Kalau boleh tengok dalam kelas tu, cuba fahamkan konsep dulu. Jangan risau. Nanti nota ni akan diberikan. Bila ke apa ke insyaAllah akan diberikan. Memang kita akan... Ya. Ya, Sal. Maaf, Ustazah tulis kat sini fi'lu kan? Fi'lun. Fi'lun. Tapi bila kita sebut, Bila sebut boleh je sebut fi'il tu. Biasa kalau orang Arab, kita macam kita dah pandai sikit, kita tak payahlah sebut baris akhir tu. I see, Wakaf, okay. wakaf kan. Wakafkan. Kita wakafkan dia jadi fi'il lah. Jadi kita nak mudah sikit kat lidah Melayu kita ni, kita sebutlah fi'il. Tapi kita tahu bahawa asal dia yang macam ni fi'ilun, ismun, harfun. Macam tu. Tapi mana saya tahu Ustazah, yang fi'lun tu baris dua depan doma. Itu nanti itu yang belajar tu. I Ini see, kita baru nak kenal nama dia. Nanti kita belajar. Ustazah. Don't worry about it. InsyaAllah. Okay. Lepas tu, kita balik semula pada kita punya ni tadi. Okay. Apa dia harf? Harf ni ada boleh terbagi kepada dua pula. Harf ni kata tugas ataupun kata sendi. Nak bagi overview ni tau. So kena fokus, kena dengar. Nak anjakkan dia sikit. Okay. Kata tugas dengan kata sendi. Okay, kita tengok nota kita tadi. Okay, kata tugas atau kata sendi ni apa? Okay, bawah ni adalah penerangan. Cuba fahamkan Okay, maksudnya harf ni yang berwarna hijau ni nanti apabila kita jumpa perkataan ni dalam mushaf mubayyinah yang berwarna hijau, ini mushafnya. Contoh macam ni. Boleh nampak? Boleh nampak jelas Okay, ni satu ayat kan? Ini satu ayat. Jadi kita tengok color dia. Hitam. Tadi hitam warna apa? Dia untuk apa? Kalimah apa? Isim. Ni pun isim. Jadi yang hijau ni? Harf. Okey. Yang merah ni? Fi'il. Tu kita tengok kalau mushaf mubayyinah ni, kita tengok pada color. Jadi kalau color hijau ni, apa dia punya fungsi dia? Apa dia punya kerja? Baik, kita balik semula pada modul tadi. Okey. Bila kata perkataan tu kalimah itu adalah harf, bererti dia kata tugas ataupun kata sendi. Dia boleh jadi dua. Jadi ada apa dengan harf ni? Harf ni dia mempunyai makna tetapi tak sempurna. Dia perlukan isim ataupun fi'il untuk memberi makna yang sempurna ataupun memberi untuk dia berfungsi lah. Okey. Maknanya kata-kata tugas. Kata tugas ni ada tugas. Maknanya dia, kalau dia ada, dia akan menyebabkan isim ataupun fi'il tu berubah baris akhir. Tu maksud dia. Bila dia kata-kata tugas. Kalau kata sendi pula, kata tugas ni tadi apa? Dia akan menyebabkan perubahan baris. Perubahan fungsi kepada kalimah selepasnya. Kalimah selepasnya itu apa? Perubahan fungsi kepada isim ataupun fi'il. Ataupun salah kala. Isim ataupun fi'il. Tu kalau dia ada tugas. Kalau dia kata sendi pula, dia hanyalah menggabungkan. Dia tak mengubah makna. Dia tak mengubah fungsi kalimah. Menggabungkan ayat dia kata hubung lah. Senang cerita kalau kata sendi ni kata hubung.
Sendi, sendi apa kerja dia? Menghubungkan satu part anggota badan kepada sebahagian yang lain, kan? Jadi kita panggil dia kata hubung. Jadi ada dua. Satu kalau harf ni, satu kata tugas, satu kata sendi. Dan kata sendi ataupun kata tugas ni, kalau dia sendiri, dia tak ada kerja. Maksudnya kerja dia tu tak lengkap lah. Dia tunggu je untuk diambil sebagai pekerja, sama ada kepada fi'il ataupun kepada isim. Jelas tak? Jelas. Okey. Boleh, Ustazah boleh minta contoh ke Ustazah betul. bagi kemudian? Bagi contoh. Nanti bagi contoh kemudian. Contoh Okey. kemudian. Sebab Okey. kita dah ada kemudahan dari segi warna, nanti kita terus masuk pada contoh. Kat sini, contoh dia ada kat bawah ni sebenarnya. Tapi kata tugas tu ada banyak pula, ada beberapa. Jadi sebab itu saya kata nanti dulu kita akan masuk satu-satu ni. Ini nak bagi overview. Okey, tugas perkataan ni. Kalau warna hijau tu ada signifikan dia? Ada. Kenapa? Apa signifikan dia? Ataupun apa kepentingan warna tu tadi? Oh, kalau hijau ni jadi maknanya dia ni mesti ada gabungan. Mesti ada kena-mengena dengan perkataan lain. Perkataan selepas dia. Iaitu isim ke ataupun fi'il. Macam tu. Jadi yang warna hijau tu maknanya dia ada kena-mengena lah tu. Dia ada tugas ataupun dia nak hubungkan sesuatu. Baik. Kalau isim pula, ni kata yang paling banyak lah dalam Quran, banyak sangat isim. Kata nama kan. Kata nama ni kita nak tahu ciri dia, dia tidak terikat dengan masa. Apa maksudnya? Dia hanya menamakan. Dia nama ataupun nama khas untuk manusia, haiwan, tumbuhan, benda, tempat, masa, konsep, peristiwa, sifat. Ini semua termasuk dalam kumpulan isim. Jadi bahasa Arab macam ni lah. Tapi kat sini tak ada pun satu contoh bahasa Arab. Sebab bila kita buat tu nanti kita akan terus pergi kepada Quran. Ini cuma kita dah translate siap-siap. Macam kalau nama manusia ni nama khas Maryam. Alhamdulillah. Sorry. Saya pula nak tersambung. Macam mana tu? Okey. Lepas tu, fi'il, manakala fi'il, perbezaan dia dengan isim pula, dia ada makna, dua-duanya ada makna isim, ada makna, fi'il pun ada makna. Tapi fi'il ni terikat dengan masa. Maknanya ada kala, ada perkataan, ada masa yang kita, bila kita kata fi'il tu, dia ada time sensitive. Kalau kita kata fi'il, maknanya dia time sensitive. Boleh tak? Bahasa kita tak ada. Dalam bahasa Melayu ni, sebab tu orang Melayu tak berapa tepati masa. Boleh tak cakap macam tu? Jangan marah Saya pun Melayu juga. Tapi kita tak ada macam bahasa Inggeris tak ada kan? Ada tanda. Okey. Kalau dia cakap macam ni maknanya past tense. Kalau past tense ni maknanya dia dah habis, dah siap, dah berlaku. Di kala lampau. Kalau present tense pula kala kini. Jadi perkataan-perkataan ni semua kita akan jumpa lagi, kita akan buat, kita akan pelajari lah. Kat situlah. Jadi buat masa ni saya tak nak kita diberatkan dengan istilah dulu. Walaupun ada tu tulis di sini, ni nanti bila kita masuk bahagian tu kita akan pelajari. Tapi sekarang ni kita cuma concentrate pada overview-nya ataupun gambaran, panggil apa gambaran overview? Sorotan. Macam tu. Ya. Sorotan okey. Sorotan kepada apa yang kita maknanya nanti kita akan tengok perkara-perkara ni. Inilah benda-bendanya, the breakdowns ataupun the details apa yang kita belajar dalam modul 1 ni. Jadi kita belajar tentang harf. Bila kita belajar pada harf ni, kita tahu yang dia ada tugas, ada ada yang kata sendi. Jadi kita akan tengok ada nama dia tu. Jadi daripada situ makna dia akan berubah. Maksudnya kita akan dapat idea. Sebab itulah kita boleh baca Quran tu kalau kita tahu fungsi-fungsi kalimah yang berwarna hijau, yang berwarna hitam, warna merah ni, kita akan dapat faham.
kita boleh faham ceritanya, kita boleh faham mesejnya kalau kita nampak kedudukan setiap patah kalimah di dalam Al-Quran tu. Okey, kembali kepada fi'il yang saya kata tadi. Dalam bahasa Arab ni, dia time sensitive dan juga kalau isim dia gender sensitive. Dia maknanya ada gender, ada jantina. Perkataan-perkataan tu ada jantinanya, ada juga masanya kan. Masa kita benda tu tak ada. Maksudnya kalau kita gunakan pronoun, contohnya kata ganti nama. Kita semua dia. Lelaki pun dia, perempuan pun dia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau dia perempuan lain, kalau dia lelaki lain. Jadi kat situlah perlukan kita, kalau kita kata dia, dalam dia punya nahu tu kita tahu ini Allah maksudkan ni perempuan ni, walaupun kita terjemahan dia. Tapi kalau kita hanya bergantung semata-mata pada terjemahan yang maksudnya terjemahan yang mafhum tu, contoh di sini kan, kita tak nampak ni mereka perempuan ke mereka lelaki ke siapa ke, kita tak boleh kita tak tahu. Melainkan kalau kita jelas dalam bahasa Arab tu kita tahu dah, kita ada alat tu nak faham yang bahasa sumbernya tu iaitu bahasa Arab. Betul? Macam tu. Setuju? Kan kalau kita baca dalam bahasa Melayu ni, kita boleh nampak kat sini kan? Kami beriman ni kita nampak ni ada tanda pembuka kata, penutup kata, kemudian kita nampak huruf besar, kita tahu okey, oh ni Allah. Jadi kalau K kami huruf besar ni Allah. Bukan, ni bukan. Contoh kita nampak lagi kita nampak tu huruf besar ke huruf kecil, kata nama am ke kata nama khas ke melalui besar kecilnya sesuatu huruf tu. Tapi dalam Quran ni tak ada. Kalau dari segi huruf semuanya sama. Semuanya sama je. Tadi kat situlah perlunya baris akhir tu yang menentukan sama ada ini siapa yang kata. Ini kata ajuk ke, cakap ajuk ke, cakap pindah ke. Ini struktur ayat selapis ke, ayat dua lapis ke. Siapa pula yang cakap ayat selapis ni, siapa pula yang kata ayat yang ni, macam tu. Di situlah bila kita belajar nahu tu, ayat-ayat ni hidup. So, kita pun nanti boleh tahu kat mana kita nak baca, kita nak tinggikan sikit suara kita, kat mana yang kita nak perlahankan. Jadi alunan tu disertai dengan makna yang kita dah faham tadi. Okey. Baik. Jelas kat situ? Kat situ saya cerita pasal beberapa perkara kan. Satu, kepentingannya pun di situ. Jadi kita pun tadi dah masuk bahagian yang modul tadi tu, pecahan kalimah. Makna kalimah ni semua yang kita baca tadi tu terbahagi kepada 3 kumpulan yang utama, 3 kumpulan yang besar iaitu harf dan Qurani dalam bainah diwarnakan hijau. Isim berwarna hitam. Kemudian fi'il berwarna merah. Kelas malam ni macam nak cepat je macam dah boleh je nak masuk terus harf. Ataupun ada soalan? Boleh sebut? InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Ada satu perkara tadi saya nak sampaikan. Okey, tapi dia kena mengena dengan tapi tak ada soalan Kita boleh terus ke pelajaran berikutnya? Boleh. Boleh. Ya. Tadi teacher kata gender sensitif tu dekat mana? fi'il juga. Fi'il pun ya, isim pun ya. Okey. Ada soalan lagi? Okey, kalau kita baca sikit daripada ni Okey. Jadi Adat. ya. Baris akhir tu setiap perkataan ke ataupun pada setengah macam mana maksud saya memang pada setiap Tak berapa jelas, dah terganggu sikit lah. Ida ke?
Oh, okey. Baris akhir tu dia memang pada setiap perkataan yang masuk kat ada tadi baris akhir menentukan bentuk ayat kan? Fungsi. Okey. Fungsi Good ayat tu question. Okey, cuba memang pada setiap perkataan. ada tak? Okey. Okey, akak faham apa yang Ida tanya tu. Jadi kita tengok dekat sini . Bila kata perubahan baris akhir, maksud dia apa? Kita balik semula pada nota yang mula ni tadi. Baik. Okey, nombor 6 ni. Nanti kita macam mana pun Nahu ni memang kena belajar perkara ni. Bagus, that is a very good question. Kalau kata Zakir naik, dia cakap macam mana? That's a very good question, sister. Okay, so ni inilah kita nak tengok very good question tu . Jadi pertanyaan dia ialah, apa yang dikatakan kedudukan baris akhir tu? Pada setiap kalimah ke? Ya, bukan pada setiap kalimah. Kedudukan i'rab ataupun baris akhir tu ada pada kalimah, maknanya yang boleh berubah baris akhir adalah kalimah isim dan fi'il sahaja. Isim dan fi'il saja. Jadi kalau asalnya kebanyakan perkataan isim ataupun fi'il, kebanyakannya baris asal dia adalah baris dhammah, tapi bila dia ada perubahan, perubahan tu hanya berlaku pada isim ataupun fi'il. Harf dia tak berubah. Okey, contoh ya. Kita tulis yang ni kat sini. Maknanya dia tak ada perubahan baris. Untuk harf ni dia tak ada perubahan baris. Macam itulah. Kalau kedudukan untuk isim pula, isim boleh berubah baris tu. Macam tadi saya bagi contoh, Allahu, Allaha, Allahi. Itu dikatakan baris akhir. Kalau fi'il pula, ada kala kita nampak perubahan Ni macam dah masuk modul 2 kelas ni. Contoh isim, katakanlah nama orang, nama Muhammad katakan Muhammad. Ada kala kita nampak Muhammadun, betul? Itu ni baris akhir. Tapi dia boleh berubah kepada Muhammadan. Macam dalam syahadah tu. Anna Muhammadar Rasulu. Muhammadan. Dan juga boleh menjadi Muhammadin. Adalah sebab dia tu. Sebab dia tu nanti kita akan belajarlah. Muhammadin. Kenapa hak ni baris fathah? Kenapa hak ni baris kasrah? Cakap situ. Fi'il pun ada. Tapi bukan semua fi'il. Ada setengah fi'il je. Ada satu je fi'il yang berubah baris akhir. Iaitu fi'il mudhari'. Ada satu je fi'il. Contoh saya bagi terus contoh dia. Contohnya a'udzu. A'udzu. Dia boleh berubah menjadi ni a'udzu. Dia boleh jadi a'udza. A'udza. Apa sebab dia berubah? Itu yang kita akan belajar. Mungkin dia berubah kerana ada kata tugas sebelumnya. Macam tu. Okey, saya tunjuk satu contoh daripada Al-Quran. Kalau kita nampak perubahan baris tu. Yang ni dengan surah 5 ayat 6. Saya ambil sikit. Ayat ni panjang tapi saya nak ambil sikit je. Sebahagian sahaja. Okey, perhatikan. Saya penggal ayat ni. Saya tak gunakan mushaf kita tu. Mushaf tu belum lagi lah. Tapi nak tunjuk je. Kerana kita peka dengan, kalau kita dah peka lah, kita belajar ni nanti kita akan dapat tahu. Okey, sebelum tu. Hidayah, akak jawab tak soalan tadi tu? Jelas tak? Jelas. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah lagi jelas lah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kat sini, okey saya nak highlight perkataan ini fi'il, yang perkataan ini fi'il, yang isim pula saya highlight dengan highlighter. Okey, ayat ni, wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka, apabila kamu hendak mendirikan kepada solat.
Apabila telah berdiri oleh kamu kepada salat, maka basuhlah oleh kamu, ini baris atas, akan wajah bagi kamu dan akan kedua tangan bagi kamu hingga ke siku. Hingga ke siku. Okey, nampak baris dia sama. Wujuhakum. Jadi kalau kita nampak ni faghsilu, basuhlah oleh kamu, basuh wajah, kemudian basuh muka, kemudian dan basuh tangan. Tangan sampai siku. Tu kita dah boleh koma dah, kita boleh keluarkan ayat tu. Wamsahu, tapi kat sini berubah sikit. Wa dan sapu. Okey, ini tadi dia kata basuh. Basuh apa yang kena basuh? Kat sini pula sapu. Sapu, lepas tu ada satu huruf ni B, dengan kepala-kepala kamu. Kepala bagi kamu. Lepas tu kat sini wa arjulakum. Balik semula wa arjulakum. Ni sama. Jadi dia sini sama dengan baris yang sini. Ini dikatakan baris akhir ni. Sebab kalau kita penggal, wa ni satu kalimah, arjul satu kalimah, kum satu kalimah. Kenapa dia ni baris atas? Kenapa dia tak baris kasrah macam yang sebelah sini? Kenapa tak sama? Dia tak sama. Jadi kalau dia tak sama, bererti kita tak boleh terjemahkan wamsahu dan sapulah oleh kamu dengan kepala-kepala bagi kamu dan sapulah kedua kaki bagi kamu sehingga ke buku lali. Tak boleh. Sebabnya kalau kita kata sapu, mesti dia ni baris kasrah. Dia sepatutnya baris kasrah. Jadi sekarang ni bererti disebabkan perubahan baris ni. Baris yang ni tadi. Jadi terjemahan mafhum dia ialah basuhlah oleh kamu akan wajah bagi kamu dan basuh kedua tangan kamu hingga ke siku. Kemudian ni turutan dia, sapulah kepala-kepala kamu. Sapu bukan basuh. Maknanya macam mana air dia tu. Itu kelas yang lain lah pula. Dan sapulah oleh kamu kepala kamu. Balik semula sini. Dan basuhlah kedua kaki bagi kamu sehingga ke paras buku lali. Nampak tu perbezaan tu. Jadi kalau orang yang baca, dia tidak belajar nahwu, dia boleh terjemahkan tu, boleh jadi songsang lah, jadi salah. Dia akan kata dan sapulah. Kalau ikut ayat ni sapulah sama. Kalau dikatakanlah dia terjemahkan secara, walaupun dia dah boleh terjemah, tapi dia tak peka kepada perubahan baris ni. Tak belajar sampai i'rab. Dia belajar lafziah sahaja. Jadi dia akan boleh terjemahkan ayat ni kepada sapu. Kaki pun sapu je. Kemudian dengar pula kisah-kisah ataupun cerita orang kata, Nabi pun buat macam tu lah. Sapu pada kuf aja. Ni bukan kuf ni. Basuh kaki. Jadi kat situlah terjemahan kita tu tepat. Bila kita insya-Allah lebih tepat jika kita ada ilmu alat bahasa Arab ni tadi. Kita tak bolehlah terjemah sewenang-wenangnya. Nanti jadi orang yang macam kalau dia terjemah tu, dia ambil Quran je, dia tak faham bahasa Arab tu. Jadi boleh jadi salah terjemahan tu. Jadi kat situlah bezanya kita ni. Dekat situlah yang kita belajar perubahan baris akhir ni. Jadi nak belajar perubahan baris akhir tu kena tahu dulu pecahan kalimah. Mesti tahulah. Ni yang kita duk belajar ni. Kalimah tu terbahagi kepada 3 kumpulan yang besar. Iaitu kumpulan harf, kumpulan isim, kumpulan fi'il. Harf ni kata tugas ataupun kata sendi. Isim simply put. Okay, simply put, ini kata tugas, kata sendi, settle dah. Isim ni simply put, kata nama lah. Kata nama kalau dalam bahasa Arab, kata sifat pun duduk dalam kata nama. Kata sifat termasuk dalam kata nama bagi bahasa Arab. Kemudian dalam fi'il ni pula, simply kita boleh terjemahkan sebagai kata kerja. Dan kata kerja ni terbahagi kepada 3 masa. Kala lampau, kala kini, ataupun kala depan. Dia dua-dua boleh. Kini dan depan. Dan lagi satu, kala depan dan perintah. Ada 3.
Ada 3 jenis kata kerja. Yang tu kat sini. Kelas ni macam dah laju dah. Dah pergi dah. Dah boleh cerita pasal. Alhamdulillah kita boleh cerita. Ni lah masa dia tu. Masa lampau, masa kini, masa depan dan kata perintah. Ini satu. Kalau fi'il amar satu. Jadi saya bagikan 3 je tadi. Okey. Baik. Ada soalan setakat ni? Jadi untuk mengulang kembali dan nak beri penegasan kepada soalan daripada salah seorang kawan-kawan kita ni, maknanya yang boleh berubah baris akhir tu dan maknanya berubahlah fungsi dia dalam ayat, dia hanyalah isim, kebanyakan isim dan juga fi'il mudhari'. Kita cuba kita sebut perkataan tu. Sekejap. Fi'il madhi. Sebut. Fi'il madhi. Madi. Fi'il madhi. Fi'il mudhari' Fi'il Mudhari'. mudhari'. dan fi'il amar. Fi'il amar. Amrun. Amar. Sebenarnya amar lah, kita matikan je, kita wakafkan je. Madhi, Madi. Madhi. mudhari', Mudhari'. amar. Amar. Yang isim ni nanti kita kemudian. Baik, ada soalan? Tak ada. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Silakan. Siapa itu? Siapa Fadilah. Oh, Fadilah. Soalan saya, tadi Ustazah cakap hanya fi'il mudhari' yang akan berubah baris kan? Betul? Ya, betul. Ada penjelasan ke kenapa fi'il amar dan madi tidak ada perubahan baris atau mungkin hikmah ke ataupun dia memberi efek kepada tadabbur Al-Quran? Ada efek lah. Dari segi tadabbur dia memang ada efek. Tapi kita at this point kita nampak dia memang begitulah. Kalau bahasa Arab tu memang macam tu. Itu maknanya undang-undang ataupun peraturan bahasa Arab. Macam kita belajar bahasa Inggeris ke apa. Ni tak boleh buat macam ni, tak boleh tukar macam ni. Sebab itu bahasa tu. Jadi kita balik semula lah, Allah turunkan bahasa Arab tu, kita belajar apa yang Allah turunkan. Dia kata bahasa Arab tu macam tu. Maknanya dalam erti kata lain, saya kata itulah dia conventions ataupun peraturan pada bahasa Arab tu sendiri. Memang yang boleh menerima i'rab ataupun dia berubah baris akhir kedudukan dia dalam ayat tu hanyalah fi'il mudhari'. Hikmah dia memang dah tentu banyak. Itu memerlukan kita bila kita dah dapat ilmu alat yang asas ni, dan barulah kita boleh bergerak kepada pelajaran yang berikutnya, iaitu pelajaran balaghah. Kenapa yang ni tukar, kenapa ni, itu seterusnya lah. Belajar semantik lah pula, insya-Allah. Itu So, mungkin dalam modul 3. Dari segi grammar tu dia tak ada penjelasan khusus lah. Dia hanya efek kepada ilmu yang tadabbur dan seangkatan dengannya lah. Itu nanti. Okey, kalau kita belajar bahasa Arab ni kan, dia ada peringkat. Okey, sebelum ni kita belajar peringkat, kalau katakan kita belajar peringkat apa tu? Okey, kita mula-mula belajar phonetics kan? Phonics and phonetics. Ni maknanya apa? Menyebut huruf. Bunyi. Sebutan ataupun bunyi huruf. Tu duduk kita belajar tu. Kita belajar Iqra. Kalau dalam equivalentnya kita belajar Iqra lah. Iqra 1, Iqra 6 sampai Iqra 6. Ataupun qiraati. Ataupun ada orang belajar kaedah Nuraniyah. Whatever that kaedah is, dia stop dekat phonetics. Sebut je. Tu yang tajwid. Tajwid tu semua phonetics lah tu. Sekarang ni kalau kita lepas phonetics ni kita belajar. Lepas phonetics apa Kak Ro? Ni kena tanya pakar linguistik ni. Kita belajar apa? Kata. Kita belajar tentang words lah kan. Kita belajar apa panggil kalau perkataan. Kata lah. Kalimah lah. Kalimah. Perkataan lah. Words. Makna vocab. Words. Kita dah tahu bunyi tu kita belajar faham. Kat sini belajar faham. Dan bila kata words tu maknanya terjemahan lah. Kita belajar terjemahan. Terjemahan. Kita tahu perkataan tu maksud dia apa.
Lepas tu kita belajar morfologi kan. Kita belajar suku kata. Ni yang kita belajar ni i'rab ni. Perubahan baris akhir. Ini undang-undang dia lah, ikutlah bahasa yang kita pelajari tu. Perubahan baris akhir kalimah di dalam ayat. Oh, words ni syntax lah. Okay, sorry. Dia punya perkataan. Tapi maksud dia words lah. Lupa. Morfologi tu seterusnya. Maknanya, sorry. Salah. Morfologi atas, sintak bawah. Syntax dulu. Syntax dulu. Kalau bahasa Arab ni, termasuklah i'rab. Syntax ni, termasuklah i'rab. Morfologi tu, barulah yang kita belajar saraf. Kalau bahasa Arab tu, saraf. Syntax ni kita belajar perkataan kan, kata-kata, words, betul tak? Kalau saya ni macam ni lah, ni terjemahan ni kita belajar kalimah lah. Kalimah. Saraf dengan harf Lain. tu tak sama Ustaz ni. Lain. Tak Salah. sama. Tak sama. Saraf ni satu bidang belajar membina kalimah. I'rab ni ayat. Kalimah dalam ayat. Saraf ni belajar bina kalimah. Okey. Kalau i'rab belajar ayat. Maksudnya dalam ayat, kalimah ni dalam ayat fungsi dia apa? Fungsi kalimah dalam ayat. Dalam erti kata. Dalam lebih ni grammar lah. Kata yang lebih mudah, i'rab ni grammar, tata bahasa Arab. Lepas tu saraf tu bina kalimah. Itu yang lepas tu nanti daripada bina kalimah tu adalah ilmu lain, ilmu mantik, ilmu balaghah, macam itulah. Tapi ni kita ni dah lepas yang ni Yang ni dah tak dah. Ni nak masuk kelas ni semua orang mesti dah boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, kena ada usaha yang kalau nak selarikan concurrently boleh. Tak ada masalah. Tapi mesti belajar juga tajwid, phonetics tu kena belajar. Jangan masuk terus i'rab tapi tak boleh sebut Quran. Tu tak boleh. Kena buat dulu satu-satu tu. Syntax ataupun terjemahan dengan i'rab ni sekali. Boleh sekali. Boleh digabungkan. Ini yang kita buat ni. Jadi, dalam mushaf kita, mushaf macam ni, ni pun boleh. Ada 3 lapis ni. Okey, macam saya contohkan Bismillah. Kita tengok dekat sini. Tanya ada. Bismillah. Okey. Jadi kat sini kita akan belajar 3 perkara ni. Mushaf ini dibina ataupun didesain untuk memudahkan pembelajaran. Jadi disusun atur kepada 3 lapisan, iaitu lapisan kalimah. Ini nombor 1 ni. Ini semua lapisan kalimah. Ini serupa dengan Quran. Maknanya ini adalah grafik ni. Satu bentuk grafik yang sama dengan mushaf yang ni tadi. Sama. Tulisan dia tu. Jadi kalau orang yang dah belajar baca Quran ni, sepatutnya bila dia tengok yang ni tak asing lah. Serupa tulisan dia tu. Sorry. Pause je, sorry. Okay. Dah tak nak suruh berhenti ke tu? Tak. Baiklah. Saja je tanya Nisrin. Baiklah. Jadi apa tadi saya kata? Dia buat kepada 3 lapisan, iaitu ni lapisan kalimah. Ni. Kemudian ni dalam bahasa Arabnya lah. Kemudian lapisan yang kedua ialah lapisan terjemahan lafziyah. Jadi setiap kalimah tu dia korespon. Ni maknanya kalau merah ni kita kata fi'il, dia punya terjemahan tu mestilah dia korespon lah dengan warna yang atas tu dengan di bawah. Satu kali. Pun merah juga bahasa Melayu dia. Lepas tu kalau yang ni terjemahan dia. Maknanya ada 2 color tu tak payah penggal lagi dah macam dulu-dulu ke. Siapa kita belajar tak payah penggal. Dah siap dipenggalkan menerusi warna ni tadi. Tu lapisan yang kedua. Terjemahan ada hijau dengan hitam bersambung tu sekali. Ya, betul. Ya. Jadi kita boleh nampak dekat sini. Kita boleh nampak sini kan? Beza ke tu. Nanti kita akan belajarlah benda tu. Lapisan yang ketiga ni, yang tu saya kata tadi, kalau kita belajar morfologi tu,
Ini lapisan ketiga. Bagi orang yang dah maksudnya dia masuk kelas ni tapi dia dah belajar dah ni semua. Dia dah belajar i'rab, dia dah belajar saraf. Jadi dia boleh gunakanlah mushaf ni nanti untuk ajar pula orang lain. Sebab rujukan tu semua ada kat sini. Maknanya satu kalimah ni kenapa dia baris dhammah? Apa sebab kita terjemah macam ni? Jadi bila dia macam tu kita tahu dia adalah fi'il mudhari'. Dia siapa pelaku dia dalam ni? Aku, contoh macam tu. Ini pola ataupun wazan saraf dia tu. Wazan Ustazah, pada sekejap kata ya. asal. Ya, FR tu tadi Ustazah kata fi'il mudhari'. So, betul. F tu fi'il, R tu apa Ustazah? Untuk stand for mudhari'. Mudhari' asli. Kita tak boleh nak semua M kan? Okey. Sebab dia ada juga yang lain. Itu ada kod dia. Jangan risau. Kod tu pun diterangkan. Ada dia punya kod tu kemudian. Tapi for now, kita tak salah. Kita jangan macam ni. Kita jangan rasa macam overwhelmed pula lah. Jangan rasa macam terbeban. Kita akan go through sama-sama saya akan bimbing insyaAllah untuk kita belajar yang berikutnya tu. Tapi kita tak payah nak refer banyak sangat Quran tu, Quran ni ataupun kitab i'rab, kitab tu, kitab ni. Semuanya ada dekat dalam Mushaf Mubayyinah ni. InsyaAllah. Itulah saya punya apa yang saya nak cerita tu. Ni panduan warna dia. Nanti boleh baca ni. Lapisan kalimah. Ataupun nanti kita akan buat sama-sama. Don't worry lah. InsyaAllah. Baik, ada soalan lagi? Ustazah pergi dekat slide yang atas sikit daripada ni. Okey. Yang sebelah atas tu kan, yang ada fi'il tu. Dia dekat depan fi'il tu ada telah tak nampak, telah berdiri. Okey, telah Okey. berdiri. Kemudian ada satu lagi tu Berdiri je. Inilah oleh Ha-ha. engkau. So Ha-ha. dia apa benda tu Ustazah? Dia punya macam nak cakap Tu nanti kita belajar. Okey. Cannot be tonight lah. InsyaAllah. Akan diperjelaskan bila kita masuk tu. Jadi saya punya harapan tu besar sangat lah kalau kita ni dapat ikuti daripada day 1 sampailah day 20. Jadi soalan-soalan yang dikemukakan ni Masya Allah. Maknanya keep that question, simpan question tu supaya nanti bila kita sampai kat situ, kita tengok soalan kita yang awal-awal ni terjawab ke tidak. Very good Satu perkara yang kita boleh buat ialah pada hari ni apa yang kita dapat ni, kita kumpul dulu soalan tu. Nanti kita tengok sampai pada satu ketika, contohnya seminggu, katakanlah setiap minggu tu tengok dah terjawab tak soalan aku ni, dah terjawab tak, atau kalau tidak kita tunggu lagi ataupun kita boleh tanyalah. Dan kemudian di situ kita tahulah, saya pun dapatlah feedback bahawa kesediaan peserta student dah sampai mana, dah boleh tak kita move on ke ataupun kita nak patah balik ke, macam tu Okey. Baik. Ada lagi soalan lain? Kak Zawiyah? Tak ada. Tak ada soalan teacher. Cuma memerhati apa yang yang diinteraksikan tu, bahan-bahan interaksi tu. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, dan tadi Fadilah menjawab tak soalan tu? Jawab Ustazah, jelas. Alhamdulillah. Lepas tu Ustazah, saya nak minta izin, saya nak menyalin juga masa kelas sebab saya punya teknik macam tu. Maksudnya saya lebih faham bila saya menyalin. Okey, boleh. Dia bukan apa, bukannya saya kata larang keras ke apa. Silakan. Cuma kalau dapat, jangan disebabkan kita sibuk tulis tu kan nanti kita rasa terbeban. Tu kalau rasa okey, teruskan. Tapi kalau boleh fokus dulu. Nanti lepas tu tulis pun boleh. Maksud saya macam itulah. Sekarang macam hari ni saya berikan overview. Jadi gambaran yang besarnya tu, gambaran kasar dia tu dapat tak pada hari ni? Boleh tak siapa-siapa cuba repeat, ulangkan apa yang antum dapat pada malam ni, kelas malam ni? Ada siapa nak volunteer? Kalau boleh orang yang memang tak pernah lah masuk kelas saya yang lain-lain ke, cuba ulang balik apakah yang kita dapati daripada kelas malam ni. Ada? Nak tanya siapa ni?
Ada siapa-siapa nak jawab? Kak Ramlah? Tak berani nak jawab. Okey, buat rumusan je. Apa yang Kak Ramlah dapat pada malam ni? Yang saya tahulah kan, ni kita maknanya untuk mempelajari Al-Quran ni kita kena faham kalimah. Ya. Kalimah tu adalah kata-kata. Mm-mm. Lepas tu datang 3 perkara yang Ustazah ajar ni lah. Yang harf, isim dengan fi'il. Masya Allah. Betul. Harf ni ialah apa tu tadi? Color hijau ni dia kata kerja Kata tugas ataupun kata sendi. Dia bukan kata kerja. Tugas. Lepas tu isim ni ialah kata khas, kata nama khas. Dan juga kata nama am. Betul. Okey, lepas tu fi'il ni ialah kata kerja. Kata kerja. Setakat Okey. semua saya faham macam tu lah. Alhamdulillah. Betul lah Ustazah, faham. kalau in English kata kerja is pronoun verbs. Verb, correct. Verb. Kalau boleh, kalau kita kita biar je dulu yang English tu. Kita dah tahu benar yang English tu. Kita share. Sebab convention dia tu tak berapa sama. Ada persamaan, tapi lebih baik kita share dulu pengetahuan kita tentang bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu pun kadang-kadang macam rasa pelik juga. Kenapa pula Ustazah ni telah berdiri, mana ada orang cakap macam tu. Betul. Jadi apa tanggapan kita tu betul. Mana ada orang cakap telah berdiri oleh Muhammad, apa kena ni. Tapi saya buat tu kerana kita nak belajar bahasa Arab. Kita balik semula kepada kita punya objektif tu, kita nak mengenal kalimah dan menterjemah kalimah dalam bahasa Arab Quran. Quran yang bahasa Arab Quran ni pun tidak sama ada banyak perbezaan dengan Quran yang spoken tu, communication Arabic. Sebab itulah benda ni ada senang dia, ada macam, tapi ada disiplinnya yang kita kena. Kita akan dapat capai kesenangan tu bila kita kita akur sedikitlah kepada disiplin bahasa Arab tu. Maknanya dia punya convention, dia punya undang-undang, dia punya peraturan dan sebagainya. Tapi saya fahamlah keadaan tu. Mula-mula memang rasa tergeliat juga lidah ni nak sebut tu telah berdiri oleh Muhammad. Macam mana tu? Harf ni pun kita susah nak sebut. Harf ni jangan sebut harf, tapi dia ha pedas tu. Ni kita belajarlah sikit-sikit sebut tu dan praktiskan untuk praktikkan sebutan yang betul. Macam itulah. Nanti kita akan belajarlah tu. So bagi saya English ke apa ke, dia lain sikit. Dia ada persamaan, tapi kita fokus pada yang bahasa Arab ni. English kita dah tahu. Kita ni tak payah pun nak terjemahkan Quran dalam bahasa Inggeris. Tapi kita nak terjemah dalam bahasa Melayu. Bahasa tu yang kita tak pandai lagi tu. Kita memang orang Melayu, cakap Melayu, tapi kita nak faham Quran tu dalam bahasa kita. Apalah kita menikmatinya nanti, insya-Allah ta'ala. Okey. Okey, baik Ustazah. Okey. Baiklah, kalau tak ada soalan ataupun kalau ada soalan lagi boleh di forwardkan di dalam WhatsApp ataupun dalam kat mana? Kepada admin lah ya. Okey, baiklah, kalau tak ada macam tu boleh ke Kak Zawiyah saya terus je tutup kelas? Boleh teruskan. Baiklah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.